Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-85. Jadi bersempena dengan kempen bulan anti dadah yang dianjurkan oleh Pertubuhan Ikram Malaysia. Jadi Hacks kita pun nak ambil rentak yang sama. Kita bawakan kepada anda semua, InsyaAllah seorang bekas penagih dadah sebagai speaker kita pada hari ini. Tanpa buang masa lagi, Hai nak jemput speaker kita untuk kenalkan diri, InsyaAllah. Jemput Alex. Hai dan Assalamualaikum. Saya Alex dan saya seorang pengguna dadah yang telah sembuh daripada menggunakan dadah selama lebih 10 tahun. Masya Allah. Dia simple perkenalan diri. Yet of course ada banyak cerita di sebalik sesuatu perkenalan diri yang sangat simple tu Alex. Saya tertarik lah bila Alex sendiri sebut telah sembuh daripada perbuatan menagih dadah, aktiviti menagih dadah selama 10 tahun kan. Tapi of course nak sembuh sepenuhnya selama 10 tahun tu perlukan ada cabaran yang macam-macam lah. Mungkin as permulaan lah untuk semua tetamu sedang menonton bersama dengan kita. Mungkin Alex boleh ceritakan apa antara cabaran. Biasanya orang kan mungkin nak tahu macam mana boleh terlibat kan. Tapi cerita terlibat tu kita buat hujung sikit. Kita nak cerita apa cabaran sebenarnya ni yang menjadi cabaran untuk sembuh. Okey, cabaran untuk sembuh sebenarnya yang pertama, untuk saya sendiri, kalau kita katakan family tu bukan satu cabaran lah, sebab family saya sangat menyokong lah. Cuma orang sekeliling tu itu menjadi cabaran yang hebat lah untuk saya. Kita akan merasa sakit hati kan. Tapi bila masa berlalu, saya rasakan sebenarnya cabaran yang paling utama adalah diri saya. Bila kita mau berubah ni sebenarnya ataupun menghentikan perbuatan tu, yang paling kita kena tawan adalah diri kita lah. So apabila saya berjaya, saya rasa bila saya berjaya untuk memberi kekuatan kepada diri saya sendiri, kata-kata orang tu dia bukan satu masalah lagi lah. Apa antara benda yang waktu of course lah kan, apa antara cabaran yang terdapat pada diri sendiri, pada diri Alex pada waktu tu? Cabarannya bila kita saya menggunakan dadah lebih kurang dalam 5 tahun. Tapi yalah sekarang sudah 10 tahun lah saya sembuh kan. Tempoh 5 tahun tu dia bukan tempoh yang singkat lah. Jadi memang ketagihan saya tu agak teruk jugalah, sebab sebelum ini saya hanya berhenti apabila tidak ada bekalan. Jadi itulah sahaja masa saya berhenti menggunakan dadah. Jadi bila dalam tempoh untuk berhenti itu, cabarannya adalah ada masanya kita akan terkenang kembali kan. Dia punya perasaan, dia punya perasaan keseronokan menggunakan dadah itulah. Jadi itulah yang kita kena lawan. Itulah yang paling hebat lah, kita nak kena lawan perasaan teringat-ingat terngiang-ngiang kembali keseronokan itu. So apa antara tadi cabaran berkaitan dengan diri sendirilah, of course lah kan, bila dah 5 tahun tu bukan satu tempoh yang lama kan. Dan kat tengah-tengah tu mesti ada dia dalam apa-apa pun kesukaran dan masalah yang kita lalui. So apa benda yang sentiasa menjadi sokongan yang paling kuat lah untuk adik sendiri selain daripada family? Untuk diri saya sebenarnya pernah masuk ke penjara disebabkan kesalahan atas kesalahan 39A1, iaitu memiliki dan mengedar dadah lah. Jadi ialah secara automatik apabila kita masuk ke penjara memanglah akan berhenti kan. Tapi apabila saya berada di dalam situ, ada banyak perkara yang buatkan saya rasa saya berubah, terutama sekali pengorbanan keluarga lah terhadap diri saya. Mereka datang jauh daripada Sabah semata-mata untuk melihat perbicaraan dan seterusnya. Masa tu ada abang saya sendiri yang berada di KL. Setiap minggu dia akan datang untuk ziarah saya di situlah. Jadi paling utama tu family lah kan. Tapi bila saya berada di dalam penjara, alhamdulillah saya mendapat hidayah lah. Jadi saya masuk Islam dalam penjara. Dan seterusnya saya belajar tentang Islam. Masya-Allah. Apabila saya belajar pasal Islam, Islam tu sebenarnya yang lebih hebat, kerana Islam tu lah yang sebenarnya banyak mengawal saya punya hawa nafsu dan juga memberi banyak perubahan dalam diri saya lah. Agama Islam itu sendirilah. Masya-Allah. So saya tertarik lah bila Alex sendiri kata
kita sembang-sembang kat luar set tadi kan, luar daripada Hex, which is Alex sendiri kata terjebak dengan dadah bukan sebab ada masalah. Biasa ada orang ada masalah nak lari pada masalah, and then dia pilih jalan dadah kan. Tapi Alex dia bukan begitu. Mungkin Alex boleh ceritakan sikit kepada penonton kita semua. Saya bermula dengan dadah ni bermula sebab hanya mahu cuba-cuba saja. Sebab bila kita tengok kan, bila bergaul dengan kalangan kawan-kawan ni usia muda, jadi bila kita tidak cuba sesuatu yang mereka cuba tu, dia rasa macam kau tak payah kawan dengan kami lah, kau tak cuba benda ni kan. So kita pun rasa macam yang kenapa dia rasa macam kenapa dia rasa macam seronok sangat kan cuba benda tu. So kita pun rasa macam trigger lah mau rasa bila kita sudah cuba. Saya bermula dengan hanya mencuba pil-pil biasa saja. Pil-pil yang hanya memberi mungkin kesannya tidak terlalu tinggi lah, tidak terlalu macam mana menghayalkan yang terlalu teruk. Tetapi selepas daripada tu kemudian daripada situlah yang akan bermula kepada dadah-dadah yang jenis yang lain. So sebenarnya saya bermula bukannya sebab macam mau melarikan diri daripada masalah pun. Semuanya bermula dengan cuba-cuba sahaja. Cuba-cuba tu lah yang orang kata kan banyaklah dalam Islam pun ada ayat yang kata jangan mendekati zina. Maksudnya jangan cuba-cuba pun untuk dekatkan zina dan apa-apa benda pun. Tapi biasalah bila kita sembang-sembang kawan-kawan, biasanya benda-benda orang kata jangan ni lah lagi orang nak. Betul tak? Budak kecil pun macam tu, orang besar pun macam tu kan. Tapi itulah triggering factor yang menyebabkan orang rasa aku nak tengok apa benda masalahnya kan. So disebabkan kebiasaan manusia, normaliti manusia yang suka nak cuba benda orang tak kasih ni, mungkin Alex sendiri lah yang pernah terlibat dengan dadah kan, boleh sharekan kepada kita orang semua something yang betul-betul it's like macam tolonglah jangan terlibat dengan dadah, tapi dengan bahasa Alex sendirilah. Okay. Saya tidak pernah dapat soalan ni, tapi saya suka untuk berkongsi lah kan. Saya selain daripada saya menggunakan, saya seorang pengedar lah pada ketika itu. Orang yang datang kepada saya ni bukan orang biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Biasa-biasa macam mana tu? Bukan orang biasa-biasa, bukanlah mereka yang di kalangan penganggur ke ataupun kerja biasa-biasa. Orang yang datang kepada saya ini ada di kalangan daripada mereka kerja yang bagus-bagus. Tapi akhirnya ramai yang merosakkan. Dia akan merosakkan keluarga. Ada yang banyak yang bercerai-berai kan. Dan selain daripada itu, ramai juga orang yang mempunyai kerja yang bagus. So saya sentiasa saya tengoklah dengan daripada keadaan diorang datang permulaan tu sebenarnya orang yang baik, dan akhirnya tidak ada apa-apa pun untuk dibayar kepada kami untuk mendapatkan dadah. Jadi untuk satu paket yang kecil tu yang diorang bakar, yang dadah yang dibakar tu sebenarnya dia bukan hanya RM50 yang boleh dibakar. Kadang-kadang sebuah kereta dengan nilai segeran tanah pun boleh hangus dibakar. Sebab itulah jangan cuba-cuba lah. Seperti saya ingin menasihatkan terutama sekali kepada adik-adik kan, jangan sesekali cuba dadah lah. Sebab once you sudah cuba, dia punya panggilan tu sangat kuat lah untuk panggil untuk yang kedua, ketiga, dan sehingga akhirnya akan menjadi pengguna yang tegar lah. Susah nak tolak ya. Alright, so macam mungkinlah kita tak pasti lah kan siapa jadi penonton kita hari ni. Mungkin ada yang sedang terlibat dan dia rasa yelah aku nak berubah tapi susah kan. Dan mungkin bila dia dengar cerita Alex tadi, seronok lah Alex sebab ada family yang sangat support dan sebagainya kan. Tapi Han percaya dalam waktu Alex dekat dalam penjara tu, mesti Alex ada jumpa kawan-kawan yang cerita dia berbagai ragam cerita kan. Yang of course lah tak sama latar belakang dengan Alex kan. Mesti ada yang dia terjebak dengan dadah tu sebab masalah keluarga yang tak stable kan. Mungkin Alex boleh ceritakan juga kalau ada lah antara kawan Alex yang ada latar belakang keluarga yang macam tu, tapi alhamdulillah dengan kesungguhan dia untuk berubah, insya-Allah dia alhamdulillah hari ni dia lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Kalau ada kawan-kawan yang nampaklah mujahadah dia. Oh, okey. Ya, saya tidak nafikan, saya beruntunglah sebab saya punya keluarga mereka sangat support saya lah untuk berubah kan.
Tapi macam mana pula mereka kalau yang tidak ada support daripada Betul. family kan? So mungkin ada saya mau share beberapa tips lah. Yang pertama adalah untuk diri saya sendiri. Yang pertama kita cari circle yang baik lah. Cari circle yang baik. Macam mana pula mau cari circle yang baik kan? Sedangkan dia tidak kenal mungkin orang yang baik-baik. Mungkin sebagai permulaan boleh search support group, contohnya macam Pengasih, AADK atau mungkin Ikram sendiri. Boleh salurkan kepada mana-mana kan, mana-mana agensi yang membantu mereka yang ingin berubah. Dan seterusnya adalah saya untuk diri saya sendiri, perkara yang paling utama yang memainkan peranan untuk saya berubah, saya yakin agama itu sendirilah. Sebab apabila kita belajar agama, kita akan lebih tahu banyak perkara dan akan meningkatkan takwah kita lah. Tidaklah saya mengatakan saya ni orang yang paling baik ataupun yang paling paling mulia setelah berubah. Cuma saya yakin selain daripada family, agama itu sendiri sebenarnya mengubah saya menjadi manusia yang lebih baik. Sebab pada waktu kita checkpoint, pada waktu point nak berubah tu, dia ada banyak tarikan dalam diri kita kan. Tarikan kita dah rasa seronok dengan benda yang kita buat, tarikan cinta daripada family. Tapi benda tu berlawan-lawan antara banyak tarikan kan. So macam waktu tu kita still kena pilih kan, sekuat mana cinta family pun kan. Tapi itulah menariklah bila sekali lagi tentang family bila Alex cakap kan. Sebab ada je orang yang family support, tapi akhirnya dia tak boleh juga, dia masih terjatuh kan. Tapi kalau Han boleh tahu berapa lama Alex dalam penjara waktu tu? 18 bulan. 18 bulan is quite a tempoh jugalah kan. So of course kadang-kadang Han teringat lah baru-baru ni Han ada jatuh sakit sikit kan. Waktu kita dalam tempoh sakit tu pun kita ada banyak benda kita reflect diri, ada banyak benda bermain dalam kepala kita kan. Dan of course pada waktu tempoh Allah bagi Alex ada dalam penjara dalam 18 bulan tu, mesti ada banyak benda yang bermain-main dalam diri Alex. Saya mungkin boleh cerita sikit dengan kita orang pada waktu tu, momen-momen yang ada. Saya kira ini momen yang indah lah kan. Yang indah tu semestinya sebab saya dapat hidayah lah di dalam tu. Saya masuk Islam di dalam. Tapi kenapa saya masuk Islam kan? Kenapa saya masuk Islam tu kerana saya banyak memikirkan tentang kehidupan saya dan tentang kematian lah. So itu di dalam tu kita ada masa untuk memikirkan semua tu dengan untuk saya sendirilah. Saya melihat kepada ramai penghuni dalam situ. Saya ni suka bertanya. So saya suka tanya diorang punya background, apa kesalahan diorang. Dan dengan mendengar kisah-kisah mereka ni, saya rasa ada banyak pengajaran daripada orang-orang lain lah. Okay, so apa antara, kalau setakat Alex dah share banyak pengalaman dengan orang kan, apa antara benda yang Alex paling nak prioritikan untuk share dengan orang berkaitan dengan dadah ni sendiri? Okay, yang pertama ni saya mau share. Yang pertama tu adalah mestilah kita kena tengok lah dengan siapa nak kita berkawan kan. Kita kena menyibuk lah. Itu pertama, kita kena menyibuk, kena tahu siapa kawan-kawan anak kita. Dan yang seterusnya untuk orang di luar sana, semestinya dadah ni sebenarnya bukan satu isu yang baru. Dia isu yang sudah lama. Dan semakin banyak orang yang terjebak. Dia bukan di kalangan orang muda sahaja, tapi sebenarnya ramai saja kan di kalangan ramai saja manusia yang sudah terjebak, tidak kira dia berlatar belakang kan apalah. Tapi itulah, kita kena mungkin semuanya bermula daripada kita lah. Kita kena sentiasa menyebarkan kebaikan. Pada saya itulah, kita kena sentiasa menyebarkan kebaikan. Sebab kadang-kadang orang yang mengambil dadah ni, kita tidak tahu pun dia mengambil dadah. So kita tak tahu dia tu mungkin mengambil dadah. So sebab itu saya tekankan di sini, sebarkan kebaikan. Dengan kebaikan itu mungkin tanpa kita sedari sebenarnya kita membawa dia kepada kebaikan yang kita tak sedar pun, kita tak tahu pun dia sebenarnya mengambil dadah kan. Dan seterusnya untuk orang di luar sana juga, saya berilah peluang lah kepada
mereka yang mungkin ada masalah ketagihan dada ataupun mereka struggle untuk berubah tapi dia tidak tahu mana dia mau pergi. Bila kita semua sebenarnya kita rasa macam yang kau ni manusia yang mungkin tidak, kau ni seolah-olah orang yang menggunakan dada ni manusia yang tidak ada harapan lah, macam tidak ada tempat lah di dunia ini. Bagilah mereka peluang, sebab kalau kita semua pun meminggirkan mereka, kalau bagi saya sendiri, saya sangat mengambil perkara ini sangat serius dan berat lah. Sebab pada saya, kalau kita semua pergi, ini saya sentiasa mengingatkan diri saya lah, kalau kita semua pergi menyantuni mereka yang baik-baik saja, tapi kalau kita tinggalkan mereka yang kita tidak mau menyantuni mereka yang sakit ini, dia akan menjadi satu racun dalam masyarakat yang mana dia boleh mempengaruhi lebih ramai orang lah untuk terjebak dalam kegiatan yang tidak sihat ini. Han, kalau sebelum ni Han ada masalah, Han as masyarakat luar kan, orang-orang kebiasaan, Han ada satu masalah yang kita selalu rasa serba salah nak bagi nasihat. Betul lah Alex, serba salah sebab kita rasa kalau aku bagi nasihat, tadi macam Alex ada kata kan, bagi nasihat ni nampak macam memboringkan. Anak-anak muda tak suka benda yang boring dia tak suka kalau jadi orang-orang yang membosankan, tak thrill kan. Tapi pernahlah jadi dalam hidup Han ada something happen dalam pengalaman hidup Han dalam 30 tahun Han hidup ni, sampai satu tahap tu Han rasa tak kisahlah kau ni bosan ke, kau tak fine ke, kau tak thrill ke, tapi aku tahu kalau aku tak cakap benda yang betul, aku tak sampaikan benda yang sepatutnya aku sampaikan, yang daripada hati Han yang paling dalam, Han akan menyesal selama-lamanya. Betul lah. So macam benda tu lebih penting lah kan. So as for Alex sendirilah kan, tadi tu lah, bila kata kita macam as masyarakat kat luar kena bagi support yang sangat kuat kepada masyarakat yang pernah terlibat dengan dadah tapi ada rasa dalam hati untuk jadi yang lebih baik daripada before that. Of course ramai orang nak membantu Alex, kan, ramai bukan nak bantu Alex, nak bantu semua orang macam kawan-kawan Alex semua tu. Tapi apa antara benda yang kita orang boleh bantu? So kadang-kadang nak bantu tapi tersalah cakap kan, kadang-kadang nak bantu tapi tak tahu apa boleh bantu. Macam tadi Alex kata, kalau tak tahu bagi je nasihat. Ni kalau dah tahu, apa yang kita kena buat? Okay, pandangan saya sendiri, saya ada pengalaman sebelum ni, saya berborak-borak dengan kawan lah kan. So memang kebanyakan kawan-kawan saya akan rasa macam ni lah, dia lebih kurang macam ni. Kenapa kita mau pergi bantu dia? Sebab selalunya orang yang ada masalah ketagihan ni, selalunya dia susah lah untuk kita bawa kan, kita susah untuk kita tarik dia. Dan kadang-kadang dia orang ni macam tidak mau dengar pun kan. Dia tak nak bantu diri dia pun ada juga kan. So macam mana kami nak bantu kan? So dia tanya macam mana kami nak bantu, sedangkan dia sendiri tidak mau bantu diri dia. Tapi saya yakin dia memerlukan proses. Memang prosesnya akan lama lah. Dia bukan mengambil masa 1 hari 2 hari, mungkin dia akan mengambil masa bertahun. Tapi yang paling utama itulah adalah kesabaran. Dan mungkin orang yang ingin membantu, contohnya macam Han sendiri kan, mau bantu tapi apa yang saya boleh bantu kan, saya tidak tahu macam mana saya mau bantu dia. Saya bantu dia pun dia teruskan juga. Saya pernah menghandle seorang yang pun ada masalah ketagihan jugalah. So apa yang saya buat, saya setiap kali saya ajak dia, menasihati dia, mula-mula tu dia memang sering terjatuh lah. Sering terjatuh. Saya pun banyak kali juga putus asa. Tapi saya bagi tahu diri saya, everyone deserve a second chance. Semua bukan orang second je kan, banyak chance. tapi memang banyak chance lah sebenarnya kita di dunia ni kan. Tapi itu saya bagi tahu diri saya lah. Saya pujuk diri saya, kalau saya tidak tolong dia, siapa lagi mau tolong dia? Nanti dia akan menjadi lebih teruk. Ramai juga lah yang akan rasa macam yang, kenapa kita mau buang masa untuk dia seorang? Sebenarnya lebih ramai lagi. So itu ramai orang memilih untuk membantu mereka yang sihat. Tapi saya tetap dengan pendirian saya itulah, kalau kita biarkan dia ni satu ni, racun ni lah akan membawa kepada masyarakat kan. So saya tahu dia tidak akan mengambil masa yang sekejap. Apa yang saya buat lagi, saya teruskan memberi nasihat, tapi saya mengajak sekali. Saya mengajak dia sekali. Saya buat contoh macam buat program kebaikan, saya bawa. Mungkin dia akan ada masa dia tidak mau pergilah. Dia akan tidak mahu pergi. Tapi mungkin atas kebijaksanaan kita jugalah untuk macam mana kita mau menjebakkan dia. Kadang-kadang kita macam mana,
kita tidaklah bagi tahu dia pun. Contohlah macam saya banyak terlibat dengan program dakwah kan, kita tidaklah bagi tahu dengan dia ini sebenarnya adalah program dakwah. Kita bagi tahu dia sesuatu benda yang best. Jom pergi makan-makan, kita ada program makan-makan, jom. So dia akan terlibat. Macam itulah antaranya, begitulah. Macam tu yang kita boleh bantu. So kadang-kadang kalau kita mau bantu, kadang-kadang golongan macam ni dia akan rasa salah faham. Dia mau bantu saya, mungkin dia boleh bagi duit. So mungkin kita tidak perlu tanya macam tu dengan dia orang begitulah. Takut golongan macam ni dia akan mengambil kesempatan terhadap diri kita jugalah. Sebab dia orang yang menggunakan dadah, saya yakin dia punya fikiran sudah berbeza lah. Maksudnya kewarasan dia dan sebagainya kan, pertimbangan dia lah. So kalau saya selalunya saya akan bawa, tarik dia untuk sertai saya, dan kemudian dalam masa yang sama perkenalkan lebih banyak kawan-kawan yang lebih yang membawa ke arah kebaikan lah. Dan sekarang alhamdulillah yang saya santuni ini solatnya lebih baik daripada kita bersergana. Kita lah contohnya lebih awal solatnya. Jadi sebab itu saya yakin golongan macam ni sebenarnya dia pun boleh berubah juga. Cuma kita lah kena kesabaran tu, kena lebih lagi. Siapa kita kan untuk tak sabar? Kita ni siapa? Itulah tadi itulah kita ni macam kalau nak sembang dengan Alex mesti tak habis kan. Sebab dia sentiasa ada banyak benda yang nak sembang kan, nak belajar daripada Alex kan. Tapi itulah tadi bila Alex sendiri sebut pasal pengasih kan tadi, dan AADK apa agensi anti dadah kebangsaan. So nak tahu jugalah apa yang ada sebenarnya dekat pengasih dengan AADK tu kalau kita pergi. Okay. Saya pernah buat satu talk dengan pengasih, tapi baru sekali lah. Saya pun tidak berapa pasti juga pengasih macam ni. Cuma yang saya tahu, pengasih ni satu support group untuk mereka yang ada masalah ketagihan lah. So dia banyak buat program untuk untuk orang yang pengguna dadah ataupun yang telah bebas daripada menggunakan dadah. Dan di pengasih itu sendiri sebenarnya ada banyak tokoh, saya panggil tokoh lah kan, orang yang pernah menggunakan dadah tapi dia sudah berjaya. So di pengasih tu ada ramai. So di situ dia boleh tahulah yang bila dia mungkin join group tu, dia akan tahu yang saya boleh berubah, saya boleh jadi lebih baik daripada diri saya yang sekarang. Untuk agensi anti dadah kebangsaan pula, saya sekarang ini belum pernah lagi ada program dengan diorang ni. Cuma saya yakin AADK pun ada provide juga banyak program lah untuk pengguna dadah. Dan Hans sendiri percayalah kan, kita tak perlu tunggu kita terlibat baru kita nak tahulah kot kan. Dan disebabkan kita nak share something dengan orang, so kita pun boleh start kita semualah termasuk penonton kat luar sana untuk kita ambil tahu dan follow lah kot Facebook page pengasih kan, AADK dan sebagainya. Sebab kita tak nak racun-racun seperti yang Alex cakap tadi terus membarah dalam masyarakat kita kan. Mungkin tak kena dekat family kita, tapi dan kita berharap tak akan kena kat family kita, insyaAllah. Sebab tu kita kena buat something daripada sekarang, bukan dah bila ada baru nak buat something kan Alex kan. Alright, so Alex biasanya Han kat hujung-hujung Han akan bagi satu ruang lah untuk setiap speaker tanya soalan. Kalau Alex sudi nak tanya soalan kat Han benda-benda juga Han pun macam tak tahu nak jawab apa nanti. Kita hack sama-sama lah diri kita. Okay. Soalannya selepas daripada kita punya perbualan ni, Hans rasa mahukah menyentuni golongan macam ni? Menarik. Ni menarik sebabnya sepanjang Han sembang dengan Alex, ada satu benda yang terbayang dalam kepala Han lah, which is zaman Han muda. Han tak tahu lah, Allah dah takdirkan kita akan jumpa orang-orang yang menarik ini dalam hidup kita ni. Han pernah pergi join satu program camping kat satu program camping lah dekat satu campsite Yang menariknya dia punya pekerja-pekerja campsite dekat tapak perkemahan tu adalah orang-orang muda tapi yang bekas-bekas banduan yang terlibat dengan yang jadi mafia samsing, yang dadah dan sebagainya. So kita rasa pelik kan. Waktu tu mungkin bila Han sendiri kan, kita dibina daripada background family yang baik, insyaAllah lah, semoga baik kan, ada persekitaran yang baik, kita akan rasa pelik sebab kita tak pernah keluar kan. Tapi Han pun rasa sedih dengan diri Han pada waktu tu. Kenapa aku kena rasa macam ni? Kau bukan paling baik, faham tak? Kan, yang baik itu bukan bila kau sendiri yang baik, tapi engkau keluar dan tolong orang kan. Itu definisi kebaikan lah. Disebabkan nikmat yang Allah bagi kat kau, kau tak duduk sendiri dengan diri kau kena keluar. So kita keep marah diri kita kan, macam kenapa kau rasa macam ni kan? Kenapa kau rasa macam ni kan? So
itulah pandangan Han, dan alhamdulillah kan Han rasa seronok dan looking forward lah. Semoga terus dipertemukan dengan orang-orang yang sangat menarik ni, sebab kita kena belajar something daripada dia. Dan kita kena belajar juga, of course ada benda yang lesson learn yang kita belajar daripada dia, yang kita boleh sharekan dengan orang lain. Dan semoga Allah terus datangkan perasaan-perasaan yang kita bukan orang yang terbaik lah, kan. Yang paling terbaik tu tak tahu dekat sisi Allah tu siapa, kan. Allah je yang nilai, kau tak payah rasa. Yang penting kita terus preparekan yang terbaik lah untuk platform yang sebaiknya untuk orang-orang yang nak berubah, kan. Dan Han sendiri teringat waktu Han pergi, saja nak share dengan Alex kan, pergi ziarah kat Mesir. Tak tahu lah benda ni dia tapi dia tak sensitif insyaAllah. Tapi Han rasa something kita boleh ambil contoh lah, which is Imam Hassan al-Banna. Kita pergi ziarah tapak-tapak dekat Mesir dia tu. Dia ada buat satu rumah, nama dia Baitut Taibin, rumah untuk orang-orang yang bertaubat. Which is kita selalu jumpa orang-orang watak macam Imam Hassan al-Banna ni suka cakap pasal usrah dan sebagainya, kan. Tapi ramai orang yang cakap pasal teori agama, kan. Tapi kita tak nampak apa dia punya aplikasi dia, kan. Apa yang dia sediakan untuk orang-orang yang nak berubah ni. Dia buat rumah Baitut Taibin, rumah orang yang bertaubat tu adalah untuk wanita-wanita yang terjebak dengan pelacuran dan zina. Dia buat rumah tu khas untuk dia ada bi'ah yang baik, persekitaran yang baik, supaya kita bukan cakap kau kena berubah tapi kita tak buat apa-apa. Macam ni nak berubah, persekitaran dia tak support dia, kan. Dia buat aktiviti supaya orang tu ada income dan sebagainya. Menarik lah, itu antara benda yang dia buat, yang mungkin kita sendiri boleh ambil sedikit sebanyak contoh lah untuk provide kan kepada orang-orang yang nak berubah, bukan dari segi dadah sahaja tapi semua benda, kan. Itulah, dan Han looking forward lah, insyaAllah, kan. Semoga kita sama-sama jumpa lagi Alex, kan. Kalau apa-apa kita boleh JV yang apa-apa boleh JV lah untuk providekan yang sebaiknya lah, insyaAllah. Jadi kita bagi 30 saat terakhir lah untuk Alex, untuk kalau nak cakap apa-apa kepada semua penonton, ya. Yang pertama tu sudah semestinya saya ingin mengajak semua orang lah, masyarakat di luar sana untuk memberi peluang kepada golongan ini. Memang dia akan memerlukan kesabaran yang tinggi, tapi kalau kita tidak mampu menyokong, tolonglah jangan mengecam. Dan seterusnya untuk terutamanya untuk anak-anak muda, jangan cuba-cuba dadah. Betul. Dia satu pesanan yang sangat ringkas, tapi satu benda yang susah sebenarnya nak lawan pada waktu kalau orang tu tengah ada pada titik yang dia nak pilih nak cuba ke tak, kan. Satu tarikan yang sangat kuat. Dan untuk kita as masyarakat pun satu point yang sangat susah sangat pada waktu kita rasa macam hati kita dah membuat-buat rasa nak kecam dia, kan. Dan kadang-kadang dah terkecam pun. So apa yang kita boleh buat, jangan teruskan kecaman. Sekali dah, jangan teruskan, berhenti terus. Jangan ada kecaman yang kedua. Kalau dah buat yang kedua, jangan teruskan yang ketiga. Kita bukan setakat nak putuskan rantaian putuskan rantaian dadah, kita nak putuskan rantaian kecaman dan persekitaran yang tak baik dalam kalangan masyarakat juga, insyaAllah, Alex. Jadi kat hujung-hujung hacks kan biasanya Alex kita akan buat hashtag. Tapi kali ni Han lah yang akan angkat tangan hashtag dia macam ni. So apa kita punya hashtag hari ni? Hashtag hacks putuskan rantaian dadah. Ya, putuskan rantaian dadah, putuskan rantaian persekitaran masyarakat yang tak baik, insyaAllah, yang tak support. Kita sama-sama, mungkin hari ni hari mereka dan esok mungkin hari kita yang perlukan support tu dalam kalangan masyarakat. Jadi terima kasih Alex datang. Saya seronok, dan of course kat luar hacks nanti kita mungkin akan belajar lebih banyak benda, Alex. Jadi jangan lupa Alex dan semua kawan-kawan dan seluruh ahli keluarga untuk subscribe ke semua channel TV Ikram kita. Kita ada banyak Spotify, Pinterest, TikTok, nak apa cakap, semua ada YouTube channel. Dan kita ada banyak lagi rancangan selain daripada hacks yang boleh follow. Dan artikel-artikel yang menarik juga dekat portal Ikram, boleh follow, insyaAllah. Sebarkan kebaikan dan semoga kita ada saham dalam nak memutuskan rantaian dadah, insyaAllah. Jadi jumpa lagi anda dalam episod hacks yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmat TV Ikram.